السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajwaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat hadir bersama tuan-tuan. Ni ada makan dulu ke macam mana ni? Oh, makan dulu. Tuan-tuan tak pergi makan ke? Nanti habis nanti. Oh, bagus. Kalau hidang tuan-tuan makan dulu tak apa. Tuan-tuan makan pun dengar juga tuan-tuan. Sambil makan kan boleh juga. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita, sebelum saya mula kitab kita ni, sedikit berkenaan dengan korban. Sebab kita dekat dengan korban dah, dekat-dekat nak korban, berkenaan dengan fiqh korban lah. Yang pertama tuan-tuan, berkenaan dengan korban ni. Korban, bila kita buat satu ibadah, kita kena buat betul. Dia begitu. Walaupun ibadah itu asalnya sunat. Saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan, sembahyang duha contoh. Sembahyang duha sunat. Tapi kalau ada orang dia nak sembahyang duha sambil sembahyang sambil makan coklat, lebih baik jangan sembahyang, berdosa. Walaupun sembahyang tu sunat. Ada orang nak sembahyang sunat tapi dia tak mau ambil wudu, jangan, berdosa. Lebih baik jangan sembahyang. Walaupun asal ibadah itu sunat, bila kita buat, kita wajib ikut hukum syarat dia. Kalau ada orang nak sembahyang duha tapi dia rasa macam satu rakaat tu, dua rakaat tu penat lah, dia nak sembahyang duha satu rakaat, lebih baik jangan buat, buat dosa ya. Mana ada duha satu rakaat. Ataupun dia rasa macam sujud rokok ni payah, dia nak sembahyang duha, dia nak lepas Fatihah sujud terus, lebih baik jangan sembahyang. Walaupun sembahyang duha itu sunat, tapi kalau dia tak ikut hukum syarat apa semua dia tak ikut, dia berdosa. Sama juga korban. Walaupun asal dia sunat, tapi bila kita buat, kita terikat dengan syarat rukun yang ditetapkan di dalam agama. Sembelihan korban dia tak sama macam sembelihan sunat, dia lain. Dia ada panggil satu sembelihan korban, satu lagi sembelihan sedekah. Pasal nak ada kadang masjid buat sembelihan sedekah ni, satu lembu tu boleh share lebih pada 7, mungkin 10, mungkin 20, betul tak, dia jadi sembelihan sedekah satu lagi sembelihan korban. Apa beza sembelihan korban, sembelihan sedekah? Yang pertama, siapa punya ni Pak Long? Ustaz punya tak apa ke? Jadi tuan-tuan, sembelihan korban pahala dia lebih besar daripada sembelihan sedekah. Sembelihan korban itulah sembelihan yang paling besar pahala dia, sembelihan korban. Dan binatang itulah yang kita akan tunggang di padang mahsyar nanti. Itulah ibadah yang mula-mula dilakukan oleh bukan Nabi Ibrahim AS. Siapa mula-mula buat? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil kan, ketika mana berlaku pertelingkahan siapa nak kahwin dengan Ikrimah, Allah Ta'ala arahkan berikan korban. Maka Habil berikan dia punya binatang yang terbaik, kibas dia yang terbaik. Sebab tu bila kita korban, kita akan ambil binatang yang terbaik, tidak ada cacat celah. Jadi Habil ambil yang terbaik, dia letak di atas satu gunung. Kemudian Qabil abang dia ni petani,
dia ambil tanaman dia yang paling tak elok, letak atas bukit. Macam mana nak tahu Allah Ta'ala terima? Datangnya halilintar daripada langit, dia sambak. Jadi halilintar tu sambak korban Habil, bukan mati tuan-tuan. Dia sambak tu, dia terus bawa ke syurga. Macam teleport lah, kalau bahasa sekarang ni teleport. Dia sambak, terus kibas itu berada di syurga. Bila kibas itu turun, ketika mana Nabi Ibrahim AS nak sembelih anak dia Ismail. Jadi ketika itu, dia bukan Nabi Ibrahim nak sembelih, dia memang dah sembelih dah, cuma tak makan. Mula-mula dia sembelih, tak makan, sembelih dah. Kemudian Nabi Ibrahim fikir mungkin disebabkan dia tak sanggup nak sembelih anak dia, jadi dia tekap muka anak dia ke tanah, disembelih ke bawah, tak makan juga. Barulah Jibril AS bawa kibas tu, kibas Habil dulu tu, bawa daripada syurga. Kibas itulah yang Nabi Ibrahim korbankan. Jadi itulah tuan-tuan semangat ibadah korban. Itu nama korban tuan. Bila kita korban, kita tak ambil manfaat, nama pun korban. Kita panggil berkorban kan, berkorban jiwa dan raga, berjiwa masa. Korban ni daripada ibadah korban. Korban tu daripada qarubah. Saya kena sebut asas korban dulu tuan-tuan, sebab kadang-kadang orang terlupa apa makna korban tu. Bila sebut korban ni, memang kita tak ambil manfaat, itu asal dia. Kita korban lagi tuan-tuan. Kita buang korban tenaga kita, jiwa kita korban. Korban tu daripada qarubah, yakni sesuatu yang kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Qarubah tu dekat. Tuan-tuan sembelih korban, tuan-tuan korbankan binatang itu nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna dia. Seperti mana Habil tuan-tuan, bila dia letak dia punya kibas tu, dia tak ambil habuk pun manfaat daripada kibas dia, terus bawa ke syurga. Nabi Ibrahim AS, bila Allah Ta'ala arahkan perintah sembelih anak dia, korbankan anak tuan-tuan, tidak ada sebarang manfaat yang kita dapat, tapi itu arahan Allah. Maka Nabi Ibrahim korbankan anak dia, sembelih, cuma tak makan. Berapa kali sembelih? 3 kali sembelih, tak makan. Baru Jibril datang. Nak betapa jujurnya Nabi Ibrahim mengorbankan anak dia. Dia korban anak dia, dia tak ambil manfaat. Asal korban ni, bila sebut ibadah korban, kita tak ambil manfaat. Kalau ambil pun sikit je. Itu asal korban. Kita korban lagi untuk dekatkan diri pada Allah. Itu dia tak sama dengan sembelih sedekah. Kalau saya sembelih sedekah, contoh masuk bila musim haji, musim korban, saya ada 2 ekor lembu. Seekor lembu saya korban, hukum dia lain dekat lembu korban tu. Ini kita dah korban nak dekatkan diri pada Allah, dia ada hukum tersendiri. Satu lagi lembu, saya niat ini sembelih sedekah. Sembelih sedekah lain. Saya boleh ambil daging tu, saya boleh jual. Saya boleh bagi kat siapa-siapa saya nak bagi, saya boleh bayar upah. Sembelih sedekah. Tapi kalau korban, dia bukan begitu, hukum dia lain. Jadi asas pada korban ni, kita korbankan sesuatu nak dekatkan diri pada Allah. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok tuan-tuan, bila kita dekatkan diri pada Allah, kita tengok asas korban dulu yang terbaik. Kita tahu bila korban ni tuan-tuan, pembahagian daging korban lah, kita sebut terus pembahagian daging korban. Pertama tadi tuan-tuan saya sebut daging korban. Kalau saya korban seekor lembu, walaupun saya dapat daging tu, tapi saya tak boleh jual. Betul tak? Jual tak boleh. Saya tak boleh jual. Kalau saya jual, berdosa. Walaupun saya korban 10 ekor lembu, saya dapat banyak daging, saya tak boleh jual. Saya tak boleh guna daging itu bayar upah orang kait sawit. Saya tak boleh jual apa-apa manfaat, tak boleh. Yang boleh jual daging korban hanya satu golongan saja, iaitu fakir miskin. Baik, sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam Quran sebut daging korban. Tentang daging korban, Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sedikit daripada daging korban, yang selebihnya berikanlah kepada orang yang susah lagi miskin. Itu daging korban. Sebab itulah baginda Nabi SAW, bila Nabi berkorban, Nabi pernah korban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tuan-tuan tahu unta dengan lembu mana mahal lagi tuan-tuan? Unta lagi mahal. 5 ekor unta pun kena zakat dah. Unta mahal. Nabi SAW pernah korban 100 ekor unta.
Nabi sembelih dengan tangan Nabi yang mulia 70. Lagi 30 Rasulullah berikan apa? Wakilkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan, bila Nabi korban, Nabi ambil banyak mana? Tuan-tuan ambil ayat tadi tu. Makan sikit, yang lebih bagi fakir miskin. Itu asas korban. Jadi Nabi SAW ambil daripada banyak-banyak daging ni, satu ekor unta ni, serelum tangan, kan daging banyak, serelum tangan angkat. Yang itulah yang Rasulullah ambil untuk Nabi dengan keluarga dia. Habis tu yang banyak-banyak tadi, wa at'imu ba'isal faqir, itu semua untuk fakir miskin, itu semua untuk orang susah. Itu korban yang terbaik. Itu asas korban. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW pesan pada Sayyidina Ali tadi tu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnih. Rasulullah perintahkan aku uruskan unta korban dia. Wa amarani alla u'tiya lijadir syai'an minha. Dan Nabi pesan padaku, jangan bagi sedikit pun pada orang yang uruskan dia, yang sembelih, yang lapah, jangan bagi langsung. Tapi tuan-tuan, dengar dulu tuan-tuan, sebab kita di Malaysia kita dah ambil kan tuan-tuan, nanti dulu dia ada huraian lain pula. Tapi itu asasnya. Zaman Nabi tu yang orang bekerja macam mana? Yang sembelih, yang lapah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kami berikan pada mereka, u'tihim min indina, kami berikan mereka upah daripada sisi kami, sama ada duit ataupun daging yang bukan daging korban. Contoh dia macam mana? Contoh, pergi beli daging batang pinang dekat pasar, bagi upah. Pasal itu bukan daging korban, boleh bagi upah. Ataupun bagi duit. Daging korban tak boleh jadi upah. Ini ijma' 4 mazhab tuan-tuan. Ijma' terus. Saya dengar satu ustaz Zaid terus, dia buka kitab 140 kitab, semua mengatakan haram menggunakan daging korban ataupun tanduk ataupun kulit sebagai upah. Haram hukum dia, batal ibadah korban dia. Pasal apa? Kita dah korban untuk Allah, tiba kita ambil manfaat. Tuan-tuan nampak tak? Kita dusta dalam korban tu. Dia ada pendustaan. Padahal kita mendekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, nanti dulu kita akan hurai nanti tuan-tuan, macam mana yang kita ambil tu. Dia adalah jalan dia, jalan yang kita boleh ambil tu. Tapi asas korban yang tu. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana nak bagi daging korban? Okey. Daging korban, pertama, cara yang terbaik. Cara yang terbaik macam Rasulullah SAW. Itu cara yang terbaik dengan para sahabat ni. Korban banyak lagu mana pun, ingat ayat Quran, fakulu minha, makan sikit saja. Yang banyak-banyak tu, yang beratus-ratus kilo tu, wa at'imul ba'isal faqir. Ingat dalam kepala benda tu. Bukan pasal apa tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, saya ada satu masjid di Penang tu, imam tu cerita kat saya, meleleh air mata dia. Dia pun korban banyak. Ada beberapa belah masjid tu, memang masjid besar tuan-tuan, masjid daerah. Jadi depa korban tu berbelah-belah lembu lah. Dan kebetulan di Penang ada orang Melayu Islam kita yang susah, ialah kan kerja tak ada. Bila kita korban, VVIP dia bukan ustaz, bukan tuan guru, bukan tok syekh. VVIP bila korban adalah fakir miskin. Tu benda yang kita kena ingat. Mereka adalah VVIP. Disyariatkan korban oleh Allah untuk kita menyantuni fakir miskin. Walaupun ada ustaz, saya ustaz mengajar masjid, bukan saya yang perlu dibagi yang best-best, batang pinang, harimau menangis apa semua ni. Betul tak? Harimau menangis, fakir miskin tuan-tuan. Ramai orang terlepas pandang. Ada setengah tempat tuan-tuan, dia korban, semua buat BBQ. Okey, kita buat korban, semua BBQ. Mana boleh korban? Hang korban apa semua makan BBQ? Korban kita nak menyantuni fakir miskin. Itu disyariatkan korban. Jadi tuan-tuan, yang imam tu cerita meleleh mata tu bukan pasal apa. Depa korban banyak. Ada keluarga miskin, depa kenal keluarga miskin ni.
Miskin ni pun nak kenal susah tuan. Macam mana nak kenal fakir miskin ni? Miskin yang pertama, orang yang kerja kais pagi makan pagi, dia miskin. Contoh dia kerja jual burger, dia tak jual burger, dia pun tak ada makan, dia miskin. Kategori dia miskin. Tapi kalau jual burger dalam bank ada 100,000, 1 juta, bukanlah. Ini kita cerita dia memang dia hidup, dia berniaga, itulah orang nelayan, tak pilot, dia tak ada makan, dia kategori miskin. Ataupun pendek kata, walaupun gaji dia 3,000, tapi anak dia kita kata 11, tak cukup 3,000 tu untuk dia tampung anak dia 11 tu. Sewa rumah dia lagi tak cukup, dia miskin. Macam mana nak tentukan? Agak-agak lah. Tuan-tuan sebagai AJK masjid, imam, tuan-tuan arif lah, tuan-tuan ahli qaryah ni, tuan-tuan pandai lah. Boleh agak mana yang agak-agak nampak dia tak apa nak cukup. Tak perlulah kita selongkang apa semua pergi rumah dia. Agak-agak kita nampak, kita kenal orang kan, betul tak? Tuan-tuan kenal orang. Kalau fakir lagi senang. Janda yang tak bekerja, suami tak ada, itu fakir terus tuan-tuan. Kalau ada janda yang duduk seorang-seorang, tak ada siapa yang apa, adalah sikit-sikit bantuan dapat, itu fakir, tak ada mata pencarian. Ataupun orang yang mana tak sampai separuh daripada keperluan dia. Keperluan dia anak sekolah, sewa rumah, kereta, minyak, keperluan dia 3,000, gaji dia tak sampai 1,500, dia fakir. Boleh lah. Gitulah tuan-tuan. Tapi miskin ni senang lah. Tuan-tuan yang tuan-tuan tengok orang kerja lah, tak kerja dia tak ada gaji, betul tak? Itu dia miskin, kategori dia miskin. Baik tuan-tuan, ceritanya di masjid di Penang tu, mula-mula bapak dia dah ambil daging. Bapak dia ambil, dia pun bagi daging. Lepas tu mai anak dia pula, anak dia mai. Bila anak dia mai, AJK yang menguruskan daging korban tu naik angin lah. Dia kata, hang tadi bapak hang dah mai dah, hang pergi balik, ini orang buat kerja semua punya. Nangis imam tu. Sejak bila boleh jadi lagu tu? Salah tuan-tuan. Kena sebut tuan-tuan, kena sebut, ini memang salah. Malah dalam kitab sebut, walaupun yang sembelih lembu itu ustaz ke tok syekh PhD 10 pun tuan-tuan, kita bagi kat dia atas dasar upah batang pinang ke kepala lembu ke, pasal dia sembelih, haram dia makan, haram kita bagi. Macam tu. Saya punya, hang dah korban, jelas lah. Saya korban lembu tuan-tuan, saya dapat bahagian saya boleh jual tak tuan-tuan? Saya tak boleh jual, sebab itu daging korban, saya tak boleh jual. Ada orang dia salah faham tuan, dia ingat macam saya sembelih seekor lembu, saya ambil bahagian saya boleh buat apa saja. Mana boleh? Saya tak boleh jual daging tu. Yang boleh jual hanya fakir miskin. Malah dalam mazhab Syafi'i, orang yang bukan fakir miskin dia tak boleh jual. Contohnya dalam ni, contoh tuan-tuan bagi kat saya lah, saya bukan kategori fakir miskin, tuan-tuan bagi banyak sangat. Disebabkan ustaz masjid ni bagi, masjid tu bagi, saya tengok banyak sangat daging korban saya buat nasi lemak jual esok. Tak boleh. Pasal saya bukan fakir miskin. Korban bukan untuk menyantuni saya, korban nak menyantuni baisal fakir. Depa yang boleh korban, depa yang boleh jual. Fakir miskin kalau banyak sangat daging dia dapat, katakan dapat 100 kilo ke 1 tan ke, dia boleh buka kedai daging depan kedai rumah dia, boleh jual balik. Memang korban untuk dia. Benda yang kita kena reverse balik tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, menangis imam tu, budak tu kena halau balik macam tu je. Mananya ruh korban tu? Baik, jadi tuan-tuan, pembahagian korban yang pertama yang terbaik, seperti mana baginda Nabi SAW. Nanti kita sebut, bukan tak boleh ambil, boleh ambil, nanti kita sebut dia bagaimana boleh ambil tu. Yang Nabi buat lah, Nabi ambil sikit, selum angkat, yang selebih semua fakir miskin. Itu daging korban tuan-tuan. Sebelum saya lupa tuan-tuan, fakir miskin di tempat kita korban. Sebab ada orang disilap, banyak orang dia jadi, dia masuk korban kat Masjid Rahmaniah, dia ambil daging korban dia, dia bawa berlari kat lain. Tak boleh. Hang korban di Rahmaniah, 1/3 lah senang, 1/3 daripada situ mesti fakir miskin kawasan sini. Lagi 2/3 nak balik ke Kubu Gajah ke, nak balik ke Taiping, silakan. Tapi 1/3 itu fakir miskin di kawasan ini. Dia macam ni, 1/3 macam ni.
Kan 7 ekor lembu tu, seekor lembu kita buat 7 bahagian kan. Jadi 7 bahagian tu kita nak bahagi dulu, ataupun baru daripada 7 tu masing-masing bagi 1/3, 1/3, 1/3, betul tak? Kan buat 3 tampung. Kita contoh seekor lembu buat 7 bahagian. Satu bahagian kita katalah 9 kilo, betul tak? 9 kilo. Adakah masing-masing dapat bahagian, baru dia keluarkan 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hibah. Hibah ni tak sebut pun tak apa, pasal tak wajib pun bagi bukan fakir miskin kan. 1/3 kita ambil. Yang ni pembahagian biasa tuan-tuan, bukan yang afdal, yang biasa, nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah faham. Kalau tuan-tuan di Masjid Rahmaniah ni tuan-tuan buat seekor lembu tu, 1/3 daripada dia tuan-tuan dah bahagi ke fakir miskin. Boleh ya? Kan seekor lembu tu tuan-tuan ambil terus 1/3 untuk fakir miskin. Tapi betul-betul fakir miskin ni fakir miskin. Jangan silap orang pula, bukan hibah. 1/3 ni untuk fakir miskin. Dah ada senarai dah tuan-tuan punya senarai ni fakir miskin di sini. Bila tuan-tuan buat lagu tu, 1/3 tuan-tuan dah bagi di fakir miskin, kemudian baki dia tu tuan-tuan bahagi 7, betul tak? Bahagi 7. Jadi tuan yang korban tu dia boleh ambil toy hak dia. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi dia boleh ambil toy bahagian dia, balik ke Teping ke, nak balik ke Jalan Gula ke. Pasal apa? Pasal pihak pengurusan Masjid Rahmaniah dah ambil 1/3 untuk fakir miskin. Tapi jangan bagi orang lain fakir miskin ni memang khusus untuk fakir miskin. Jadi mereka bolehlah masing-masing ambil bahagian mereka balik terus, pasal mereka punya bahagian dah bagi pada fakir miskin. Ataupun bahagi 7, tak bagi fakir miskin lagi, bahagi 7. Okey, buat 7 tumpuk. Jadi ada 7 tuan. Maka 7 tuan itulah yang bahagi 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hibah. Hibah ni tak wajib tuan-tuan, yang bukan fakir miskin lah, ustaz ke siapa ke. 1/3 lagi ambil kat diri sendiri. Tak, saya tak mau fokus itu. Saya nak fokus 1/3 fakir miskin tu. Dia yang bagi 1/3 fakir miskin. Cara ni pun bagus, tapi jangan silap, sebab ada setengah masjid saya sebut, dia pernah jadi bila buat lagu tu, dia pergi ambil semua, dia bawa balik. Dia ambil semua bahagian dia tu, dia bawa balik ke lain. Sepatutnya 1/3 daripada tompok dia tu, dia kena bagi fakir miskin di tempat dia korban. Boleh tak? Baik tuan-tuan. Jadi pembahagian yang terbaik adalah macam baginda Nabi SAW, ambil serlum tangan, angkat. Berapa kilo agak tuan-tuan? Agak ada daging banyak ni, serlum angkat, ada 25 kilo. Agak-agak lah tuan-tuan. Cara Nabi, dalam tangan ni saja dia ambil. Yang lain fakir miskin. Yang buat kerja bagi upah dengan duit ataupun dengan daging. Daging mana? Pergi beli kat pasar. Daging pasar boleh bagi upah, daging korban jangan duk buat. Ataupun buat macam mana? Satu cara kita tuan saya ada 2 lembu. Seekor lembu korban, seekor lembu lagi tak korban, saya sembelih biasa Pasal apa? Saya nak bagi pada orang yang buat kerja. Tak apa. Pasal saya tak niat korban. Tuan-tuan faham tu? Pasal dia jadi sembelihan biasa. Seekor lembu lagi saya nak sembelih buat sedekah saja. Tak apalah, bagilah kat siapa pun. Tapi bila kita dah sembelih korban, tak boleh jual, tak boleh jadikan upah. Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyahatalah. Siapa yang jual kulit, barang siapa yang jual kulit binatang korbannya, tidak ada korban baginya, hilang pahala. Masuk korban, dia dapat ada kulit, dia pergi jual ataupun termasuk upah tuan-tuan. Untuk upah termasuk dalam interaksi jual beli tuan-tuan. Jual beli juga, kita beli dia punya kerja, kita bayar dia dengan sesuatu. Baik, itu cara Nabi SAW yang terbaik. Cara yang kedua tuan-tuan adalah kita bagi fakir miskin, kita ambil kita 1/3 kita ambil kat kita daripada tumpuk kita lah. Kalau kita seekor lembu, 1/3 pada seekor lembu kita ambil kita, lagi 2/3 fakir miskin. Ini nombor 2. Nombor 3 macam yang kita buat lah, 1/3 kita ambil kat kita, 1/3 pada hibah. Bukan. Cara yang ketiga, separuh kita ambil kat kita, 1/2 kita ambil kat kita, lagi 1/2 fakir miskin. Boleh lah cara ketiga. Cara yang keempat, 1/3 kita ambil, 1/3 hibah. Hibah ni dia pahala dia tak sama dengan sedekah tuan-tuan.
Hibah ni kita bagi pada orang yang bukan fakir miskin, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, ustaz ke, siapa-siapa lah tuan-tuan. Hibah ni pemberian sukarela lah, macam hadiah. 1/3 hibah, 1/3 lagi fakir miskin. Boleh lah. Yang common sikit lagi, 2/3 kita punya fakir miskin, 1/3 boleh juga. 2/3 kita ambil kat kita. Pasal hibah tak wajib. 2/3 kita ambil kat kita, 1/3 kita bagi dekat fakir miskin. Ini yang paling kurang lah. Tapi ala kulli hal kita bagi jugalah fakir miskin tu. Baik. Jadi tuan-tuan, dan fakir miskin mesti di tempat kawasan tu lah. Ada satu surau saya pergi, ada satu jemaah ni dia korban banyak juga, dia korban seekor lembu ke 2 ekor lembu macam tu lah, dia buat kat rumah dia korban. Bila dia korban, dia bagi kat fakir miskin, tapi bukan fakir miskin di kampung dia bagi fakir miskin kampung lain, kampung sana, kampung sini. Fakir miskin sebelah rumah dia tu pun ada, dia tak bagi pun. Saya tak tahulah pasal dia bergaduh ke, dia tak suka ke, tapi memang dia tak bagi kat fakir miskin dekat rumah dia tu. Bila saya sebut kat dia, tak boleh, mesti bagi fakir miskin di kawasan tu. Dia kata, ustaz nak buat lagu mana? Abang pergi beli daging, bagi kat fakir miskin. Wajib ganti. Tak ganti berdosa. Wajib ganti. Saya berpesan kat abang, lah ni abang nak sembelih tak mampu, pergi beli daging, pergi beli batang pinang kat pasar ke, pergi beli yang bagus-bagus punya, pergi cari fakir miskin, ganti balik hak korban yang kita tak bagi kat dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, sekarang ni isu yang kedua, isu yang seterusnya. Kita di Malaysia dah jadi budaya tuan-tuan, orang yang buat kerja dapat daging, biasa dah, itu budaya kita. Dan JAKIM pun dah keluar fatwa, orang yang buat kerja boleh dapat daging, walaupun benda ni tak pernah ada pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat tak pernah ada. Tapi disebabkan budaya, dipanggil adat lah, adat di Malaysia ini dah jadi orang yang buat kerja tu memang dapat atas dasar hibah, bukan upah, atas dasar hibah. Hibah ni pemberian sukarela lah, kecuali yang buat kerja tu fakir miskin. Kan ada kan, contoh yang buat kerja tu ada seorang fakir miskin, tak apalah tuan-tuan nak bagi dia kepala ke batang pinang ke, tak ada masalah, pasal dia fakir miskin. Jadi JAKIM punya fatwa, kalau ikut zaman Rasulullah tak ada. JAKIM punya fatwa kata boleh yang buat kerja dapat, tapi atas dasar hibah. Bila atas dasar hibah, dia mesti sama macam orang lain. Boleh tak? Jangan ada adban. Adban dia apa? Dia buat kerja batang pinang, betul tak? Senyap-senyap batang pinang atas dia. Senyap. Ekor jangan hilang sebelum ni, hilang tu. Banyak masjid ekor hilang tuan-tuan. Pergi mana tak tahu, ekor hilang. Leceh tuan-tuan. Ada masjid yang lagi hebat, kepala hilang tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana dia buat pelari hebat lah tuan-tuan. Kepala dia boleh buat pelari tuan-tuan. Tuan-tuan, ni dosa besar tuan-tuan. Daging korban, dosa besar. Kita urus, nama pun korban. Saya sebut awal tadi, saya berkorban jiwa dan raga. Kita korban. Adakah patut kita kata korban, kita pergi curi kat kita? Ni bukan korban. Sebab itu yang terbaik macam Nabi SAW buat tu, korban sungguh. Sebab tu daging korban tak boleh jual. Kita dah kata kita korban untuk Allah dan Rasul, untuk fakir miskin. Tiba-tiba kita pergi jual daging tu, itu yang hilang pahala. Kita tipu tuan-tuan, kita dusta dalam niat. Dusta dalam niat. Kita niat jelas nak korban untuk Allah, tiba-tiba kita jual, kita jadikan dia sebagai upah. Kita tipu tuan-tuan. Itu jadi berdosa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam mana boleh dapat? Dia kena dapat seperti mana orang lain dapat. Ada satu masjid tu tuan-tuan, imam dia cerita kat saya, di satu kampung tu lah, dah jadi budaya di kampung mereka tu. Ada satu orang tu, dia pengaruh dia kuat di kampung tu. Dia macam apa, orang lama lah. Jadi orang lama pandai bercakap. Orang kampung tu memang dengar cakap dia lah. Dia cakap apa pun orang dengar. Dia kata A, B, orang memang taat pada dia. Jadi dia ni dah buat satu passion dia. Dia punya, bila dia uruskan korban, dia dengan geng-geng dia akan ambil batang pinang, ekor, hak yang mahal-mahal ni dia ambil kat dia. Geng-geng yang buat kerja ni, orang tak bagi, dia ambil kat dia. Ini memang berdosa besar tuan-tuan. Hang tak ada hak ambil, bukan hang punya, ni tuan korban punya.
dan fakir miskin punya. Jadi itu cara dia. Bila ada orang datang tegur, orang kata tak boleh ni, kita tak boleh ambil daging korban punya, kita urus saja, ni bukan daging kita, mana boleh kita curi, ni dah curi, dan curi ni berdosa besar. Kena pula nilai kita curi tu cecah 1/4 dinar, lebih kurang dalam 200 dah kena potong tangan. Kalau ikut hukum Islam. Jadi tuan-tuan, ada orang tegur tak boleh buat lagu ni. Bila tegur tak boleh, dia pun tak bagi dia uruskan daging korban. Tahun ni orang lain uruskan daging korban, dia akan bagi tahu pada orang kampung semua, okey, kita jangan tolong, boikot. Memang depa akan boikot. Kalau depa tak uruskan korban, depa boikot. Korban tak ada siapa urus. Jadi mau tak mau terpaksalah juga tiap kali korban bagi kat depa. Dan bila bagi kat dia dengan geng dia, memang batang pinang, ekor depa ambil kat depa. Ini berdosa besar. Kalau betul-betul nak makan batang pinang ekor, pilah beli kat pasar. Betul tak? Berapa dik sangat. Kita korban untuk fakir miskin. Tak habis 50 pun kan. Jadi tuan-tuan, tapi yang imam cerita kat saya tu lah. Imam tu kata kat saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dia mati dah dia Ustaz. Mati dah dia. Tuan-tuan tengok, kita kalau kita walaupun kita ada pengaruh, kita ada kuasa, kita gunakan pengaruh pada benda yang tak baik, bila kita mati orang tak sebut innalillah, kesian. Orang kata apa? Alhamdulillah, mati dah dia Ustaz. Nampak? Sebab tu kita kadang-kadang di dunia ni hidup, kita kena berpada-pada. Hebat lagu mana pun kita ada batasan. Kita manusia tuan-tuan. Hebat lagu mana pun pemimpin dunia, dia tahu batasan dia. Silap langkah tuan-tuan, hancur dia. Vladimir Putin, dia ada nuklear banyak, tapi pick up banyak kali nak tembak nuklear, padahal dia boleh tembak nuklear. Dia tahu kesan dia, konsekuensi dia tuan-tuan. First dia guna nuklear, negara lain pun semua pakai nuklear tuan-tuan, walaupun dia kuasa besar. Hebat lagu mana pun manusia tuan-tuan, kita ada batasan. Ada masa kita tahu berhenti di batasan kita. Okey, stop, jangan cross the border. Sekali cross the border, dia memang jadi mengarut dia tuan-tuan. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita boleh dapat daging korban seperti mana orang lain dapat, kita pun dapat. Macam itulah. Yang buat kerja pun pakat daging korban dapat macam orang lain dapat. Tapi timbullah persoalan pula. Kesian ni pun buat kerja. Betul tak kan? Kesian ni pun buat kerja. Betul tuan-tuan. Jadi pada tuan-tuan yang korban lah, kalau kesian, yang pertama bagilah duit. Betul tak? Upah. Yang pertama tuan-tuan, yang buat kerja ni tuan-tuan, kita kena satu benda lah. Saya ke siapa-siapa yang buat kerja, masa tu kita tengah korban untuk fakir miskin. Tuan yang masuk korban ni, dia korban wang ringgit dia untuk fakir miskin. Apa salahnya kita datang korban kita punya masa dan tenaga untuk fakir miskin? Boleh ya? Itu niat yang pertama. Yang kedua, pada ni lah, tuan lah tuan-tuan, tuan pada binatang korban tu lah. Tuan binatang korban tu, kalau dia kesian pada orang buat kerja, memang patut kesian lah. Sediakan duit upah pada orang yang buat kerja tu lah. Sediakan duit upah. Kalau agak-agak dia pun tak mau terima duit, pi belilah daging. Tak, pi beli daging. Sebab daging korban, dia punya martabat kedudukan dia tinggi. Bukan seperti daging yang ada di pasar tu. Itu boleh jual beli. Pergi daging kat pasar yang kita boleh jual beli, pi belilah batang pinang berapa kilo tuan-tuan, khaskan untuk orang buat kerja. Bagi tulang ke apa, bagi tuan-tuan kalau kesian lah. Ataupun satu lagi, minta pada orang, minta lebih pun tak apa, kan korban kan, kita minta lebih sikit pada orang yang masukkan bahagian korban tu. Biasanya kan kita minta lebih sikit pengurusan kan, takkan tuan-tuan minta macam mana nak hantar lembu lagi apa semua kan. Jadi tuan-tuan minta lebih sikit daripada, termasuk dalam wang pengurusan. Kalau ikutkan lembu korban tu, sebab ada satu masjid, saya pernah bagi tahu kat satu masjid ni, budaya lain pula masjid ni. Masjid ni punya budaya, depa bagi semua bahagian. Yang hak best tu lah, batang pinang, apa lagi, tulang. Yang ni untuk orang kerja. Tapi dia pun buat macam ni tuan-tuan, dia pun bukan bagi, dia pun masak. Tapi masak ni hanya untuk buat kerja saja. Dia helah lah tuan-tuan, helah. Kami tak ambil, kami masak, tapi untuk orang buat kerja je lah. Macam tu tuan-tuan, helah.
Saya beritahu kat masjid ni, saya kata tak boleh, saya kata lagu tu, sebab itu dah termasuk unsur upah. Kalau nak masak juga boleh yang hak lebih, tapi bagi tahu kat fakir miskin, kami ada masak, nak mai lah. Kalau depa tak mai tak apalah, pasal kita dah maklum. Betul tak tuan-tuan? Maklum pada fakir miskin, kami ada masak sikit daging ni supaya tak jadi khusus untuk orang buat kerja. Kita nak elakkan khusus. Katakan kita dah panggil fakir miskin, beberapa orang yang kita kenal lah, panggil nanti mai kita dah masak sikit apa semua. Katakanlah depa seorang pun tak mai, tak apalah makan. Betul tak? Pasal kita dah maklum. Kita dah maklum kat depa. Saya beritahu kat masjid, saya kata tak boleh lah macam tu. Sebab itu ada unsur upah. Daging korban tak boleh ada unsur upah, tak boleh. Unsur upah memang tak boleh. Kalau nak upah bagi duit ataupun hang sembelih, jangan niat korban, hang niat sedekah sudah, hang bagilah kat siapa hang nak bagi. Ni hang niat sembelih korban untuk mendekatkan diri pada Allah, korban, tiba-tiba kita guna untuk kita upah, guna untuk transaksi muamalat. Ini salah tuan-tuan. Jadi bila saya sebut macam tu, ada satu setiausaha ke bendahari tau, dia marah lah tuan-tuan. Dia marah kat saya. Dia kata, ustaz, kalau ustaz punya cara ni ustaz, tak ada siapa yang akan buat kerja korban. Marah tuan-tuan, dia duduk depan, dia marah tu saya. Kalau macam ni ustaz punya cara ustaz, kalau korban siapa pun tak mau buat kerja ustaz. Bendahari tu ngaji rajin tuan-tuan. Tapi saya tengok, saya pun pening tuan-tuan. Ada juga orang lagu ni tuan-tuan, dia pi sound dia, sound tu sorong dengan kuatnya tuan-tuan, dia angkat sound terus. Saya pun tak boleh lah, emosi tuan-tuan. Ya, orang buat lagu mana tuan-tuan, macam-macam PL ada. Boleh. Maklum ya, maklum sekali. Panggil pengurusan dah. Puan pengurusan. Kita ni harga dia yang tepat lah, 680. Kan tadi 350 lebih dan 70 ni lagi. Boleh. Maklum pada tuan tu je lah. Tuan masuk. Boleh. Sebab kat kita tukar lah lembu yang tukar ke sana tu, kita tukar dengan kita punya kan, boleh tak kita ambil daging tu? macam mana tu? Yalah, orang sana tukar juga, kita tukar daging ni apa, terbau tu tukar, dan ada bersih pun kita tukar sama-sama sektor lah. Tapi kita boleh tak ambil daging yang ada kopiah tu, tukar ke kita. Tukar ke kita? Macam mana? Di kampung A, kampung B. Okey. Tukar kan? Kampung A, dalam 5 kampung tu, itu apa? Dia boleh, tapi pastikan yang kita sembelih di tempat tu sampai untuk fakir miskin di tempat tu. Boleh? Yang kita dia 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 kita boleh bohan. 2/1/3 tu boleh. Dua. Tuan punya korban kadang tak bagi kita buat mana. Cuma orang yang uruskan kena ni. Sebab yang dulu walaupun macam saya tak, kita tak suka kalau orang bagi untuk sebagai hadiah, sebagai apa diubah tu dah mana. Dia begini, hibah ni pemberian yang bukan kerana sesuatu, nama dia hibah. Kalau kita bagi sebab dia buat kerja, itu bukan hibah, itu upah. Contohlah, itu jangan silap. Contohnya kita bagi dekat dia, kenapa bagi dia ekor? Saya hibah ya. Tapi pasal apa bagi? Tadi dia sembelih. Oh, itu bukan hibah, itu upah. Ha? Ya. Tak apalah. Yang lepas tu kita minta ampun lah. Betul tak? Yang lepas tu kita minta ampun lah. Tadi kebanyakan yang cerita ni, yang cerita ni masalahnya kalau kawan tu baca kok kan, tapi satu ekor dia ada 7 panggung. Satu ekor lembu 7 panggung. Nak bagikan pada panggung yang masuk tu macam mana kerja? Pada tadi saya kata saya orang tu minta lagi, orang ni lagi, kita berhenti sekali. Okey.
Okey, dua soalan. Yang pertama, macam mana nak bagi pada pangu orang yang masuk? Saya sebut tadi ada dua cara. Yang pertama, pihak masjid keluarkan 1/3 daripada seekor lembu itu untuk fakir miskin. Kemudian bahagi pada 7 tompok. 7 tompok tu tuan yang masuk korban boleh ambil bawa balik. Sebab 1/3 daripada lembu itu kita dah bagi untuk fakir miskin. Boleh tak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tak bagi satu fakir miskin lagi ni. Seekor lembu tu kita pecah kepada 7 tompok. Betul tak? 7 tompok. Jadi tuan dia pun mai, maka tuan dia yang bertanggungjawab keluarkan 1/3 daripada tompok dia itu untuk fakir miskin. Lagi 2/3 dia boleh bawa balik buat sate ke apa ke. Boleh lah. Tapi itu bukan cara yang terbaik lah. Nah, kalau yang terbaiknya dia serlum tangan dalam tompok dia tu, angkat, itu dia punya. Yang selebih fakir miskin. Boleh lah. Itu terpulang pada dia lah. Tapi cara ini berhati-hati sebab kadang-kadang ada orang dia ambil tompok dia, dia terus bawa balik ke kampung dia, tak bagi fakir miskin di tempat tu. Baik tu. Ya. Ya. Betul lah. Oh, gini cikgu, saya faham maksud cikgu tu. Begini cikgu. Okey. Seekor lembu ya. Saya dapat atas dasar hibah saja. Bukan special. Jangan special. Tuan-tuan bagi seperti mana orang lain bagi, macam itulah tuan-tuan bagi. Kalau nak bagi saya upah boleh. Tuan-tuan serlum dalam poket 50 bagi. Boleh ya. Daging korban jangan duk buat high. Sebab ini fakir miskin. Ni daging yang mendekatkan diri pada Allah. Nah. Seorang 10 kilo. Kita dah bagi kepada 7 peserta korban. Yang lebih dia orang tinggal itu nak bagi 5 kilo, 10 kilo. Kemudian itu ada petugas semua kita bagi, kita nak bayar tunai. Dia terbayar tunai. Saya kilo-kilo tu kita bagi hibah. Boleh. Itu yang Jakim kata tu. Daging korban pada yang buat kerja yang sembelih boleh dapat atas dasar hibah. Hibah ni kena ingat dia mesti bagi sama dengan orang lain dan tidak ada advance. Ada advance tu yang jadi pelik tu. Advance ni contohnya lah, ada sebagai ustaz pun kadang-kadang terjadi. Contohnya dia dapat hibah dia sembelih. Ada seorang ustaz saya kenal, dia sembelih lembu. Dia rajin sembelih lembu, jadi dia dapat hibah daging. Tapi hibah daging dia tak sama dengan orang tu. Hibah daging dia ada batang pinang, ada ekor, special. Itu yang tak boleh. Sebab apa? Memang dia kata hibah je pun. Hibah apa benda kalau ada special, ada advance. Itu bukan hibah, itu upah. Boleh no? Jadi tuan-tuan, saya lupa nak sebut tadi tuan-tuan, yang masjid itulah, bila dia marah saya, dia sebut kat saya, kalau macam ni punya cara, dia kata, ustaz, siapa pun tak mau buat korban. Saya kata kalau tak mau buat korban, itu lebih baik daripada kita buat korban tak ikut hukum. Macam tadilah, orang semayang sunat tapi nak sujud sekali, baik hang tak payah semayang, hang buat dosa. Nak semayang sunat tak ambil semayang, baik tak payah semayang. Nak korban tapi nak suka hati buat kerja, tak jadi. Tapi termenung ustaz, inilah pengurus bendahari tu. Lepas tu dia tanya saya soalan lagi, dia kata macam ni ustaz, soalan trik lah. Dia kata ustaz, macam ni ustaz, kalaulah kami korban tahun ni lah, kami ikut nasihat ustaz. Tembak saya. Tahun ni kami korban, kami ikut nasihat ustaz. Nasihat ustaz, orang yang buat kerja kena dapat macam mana orang lain dapat. Saya dah kata kat dia, bagi tahu kat tuan korban, ambil duit lebih, bagi upah pada tu. Betul tak? Tak apalah. Jadi tuan-tuan, dia kata kalau kami buat ikut cara ustaz, kami sembelih,
Tapi disebabkan ikut cara ustaz, tak ada siapa nak buat kerja. Nak buat lagu mana ustaz? Oh, dia tembak saya. Ustaz kata yang buat kerja tak dapat apa-apa, lebih advance. Lah ni kami sembelih tak ada siapa buat kerja. Lagu mana ustaz? Oh, pandai dia nak kilas saya. Saya kata kat dia, Haji, orang yang masuk korban itu dia bertanggungjawab untuk uruskan. Kalau di masjid Tuan Haji ni dah memang macam tu lah PL dia, tak dapat daging lebih, tak mau buat kerja. Tuan yang masuk tu dia wajib upah orang uruskan. Upah orang uruskan daging itu. Pastikan sampai pada fakir miskin 1/3. Wajib diuruskan. Itu baru nama korban. Tidak, kita korban biasa tuan-tuan. Nabi Ibrahim anak dia, anak dia sendiri menjadikan korban tuan-tuan, nak mendekatkan diri pada Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, boleh saja orang yang buat kerja dapat. Lagi satu, kalau ada bahagian yang orang tak mau, kulit, perut, betul tak kan? Kalau dah ada orang tak mau, siapa pun tak mau, yang tu siapa nak ambil balik, boleh lah. Betul tak? Dah tak ada orang nak, bagilah. Siapa nak ambil balik, boleh lah. Daging orang bagi boleh ambil, tak ada masalah. Katakan banyak orang masuk korban, kita dapat daging banyak. Cuma kita kena tahulah, kalau kita bukan fakir miskin, kita tak boleh jual dan kita tak boleh jadikan sebagai upah. Walaupun kita ni contohnya ustaz lah, ustaz ke tok guru ke, mengajar orang bagi kan, orang main hantar rumah, kadang-kadang sampai ke rumah main hantar ustaz daging orang bagi kan, kita dapat banyak atas kapasiti ustaz. Jadi kapasiti ustaz ni kapasiti hibah, bukan VVIP korban, bukan hibah sahaja. Saya tak boleh jual daging tu. Sama juga orang yang bukan fakir miskin lah, dapat banyak daging tak boleh jual, tak boleh buat nasi lemak daging tuan-tuan, jual esok haram hukum dia. Tak boleh jual dan tak boleh jadikan sebagai upah. Kita dapat banyak daging korban, ada orang datang rumah kita, mesin rumput, kita nak bagi dia upah, tapi duit pula dalam bank, tak ada cash. Dia kata kat kita macam ni lah, bagi daging korban pun tak apalah, kita pun daging korban banyak, kita bagi dia pun apa ambil lah seorang 2 kilo, haram hukum dia. Yang boleh buat kerja lagu tu siapa? Fakir miskin. Fakir miskin tak ada masalah. Kalau dia memang fakir, dia miskin, memang korban untuk dia, itulah disyariatkan korban, memang khas untuk dia. Dia dapat banyak daging korban, dia boleh buka kedai daging, jual depan rumah dia, boleh tuan-tuan. Dia boleh bagi upah kat orang, tak apa. Memang daging korban memang secara hakikinya daging korban itu adalah milik fakir miskin. Tuan yang masuk korban itu pun bukan hakiki milik dia, dia boleh makan saja, dia tak boleh jual, dia tak boleh bagi sebagai upah. Boleh dong? Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Faham kot dong? Bolehlah tuan-tuan bincanglah lagu mana. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la mathura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.